Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita berada dalam siri kapsul Ramadan sempena program Nafas Baru Bermula Ramadan, anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia. Alhamdulillah kita dapat bersama untuk sama-sama kita membincangkan isu yang dibahaskan, yang kita highlightkan hari ini, iaitu berkaitan dengan isu merokok. Merokok ni perkara yang cukup sensitif bagi sebahagian orang lah. Kalau kita nak sebut pasal merokok ni, kadang-kadang dengan keluarga sendiri, dengan kawan-kawan sendiri pun kita boleh jadi bergaduh. Sebab ia berkaitan dengan sebahagian orang anggap itu adalah hak peribadi ataupun berkaitan dengan isu berkaitan dengan kehendak diri dia sendiri, maka tidak melibatkan orang lain. Namun begitu kita kena faham juga isu merokok ini satu perkara yang cukup besar sejak dulu. Dia memang bukan berlaku pada zaman Nabi, tak adalah. Zaman Nabi tak ada rokok ni. Zaman sahabat pun tak ada. Dia lebih kurang dalam 10 abad kebelakangan inilah baru kita cerita tentang rokok ni. Daripada sudut istilah rokok ni, kalau kita tengok daripada Dewan Bahasa, ialah dia adalah tembakau yang digulung dalam daun ataupun dalam apa ni, kertas, ataupun dulu ada daun lah, daun nipah, kemudian dibakar dan dihisap. Daripada segi manfaatnya ada, mungkinlah ada manfaat, dan tapi dulu-dulu mungkin orang tak biasa sangat cerita tentang mudarat rokok dan sebagainya. Malah pada satu zaman ni merokok ni dianggap sebagai satu tindakan elit. Kalau orang kaya ke atau orang yang hebat ke, dia mesti merokok. Kalau kita tengok filem-filem lama lah kan, kalau kita tengok lah gangster ke atau orang kaya ke, antara dia punya cara meraihkan sesuatu perkara tu selain daripada arak, mereka akan menghisap rokok. Jadi budaya rokok ini satu budaya yang telah lama berlaku, dan kita lihat daripada sudut pandangan Islam macam mana. Ini yang kita nak bahaskan lah, daripada sudut pandangan Islam. Memandangkan rokok ni bukan berlaku pada zaman Nabi, memang tak ada hadis kaitan dengan pengharaman rokok secara jelas. Berbeza dengan arak, berbeza dengan perkara-perkara haram yang lain, adalah dalil hadis dalam Quran yang disebut kaitan dengan pengharamannya. Macam arak jelas, berkaitan dengan arak pengharamannya jelas dalam Al-Quran, ada dalam hadis dan sebagainya. Tapi dalam merokok ini, para ulama telah melihat dalil-dalil umum berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh disabitkan dengan rokok. Maka kita kena tahu ciri-ciri rokok ini. Daripada sudut rokok ini, dia antara apa yang ada dalam rokok tersebut, daripada sudut saintifiknya, dia kalau disebutlah oleh saya sentuh di sini, daripada Pengarah Pusat Racun Negara Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Zulkifli Abdul Razak menyatakan dalam rokok itu dia ada 4,000 jenis bahan kimia dan sebahagian besarnya adalah racun. Jadi maka daripada sudut inilah para ulama melihat berkaitan dengan rokok ini. Pertama, adakah dia macam arak? Kalau macam arak, confirm dia haram. Kalau macam arak, dia punya dalilnya arak ni mabuk, so dia akan haram sebab mabuk lah. Tetapi daripada sudut kajian, rokok ni dia bukanlah macam arak, dia bukan menyebabkan mabuk, tetapi dia ada isu berkaitan dengan racun. Dan racun juga adalah satu perkara yang diharamkan dalam Islam. Kalau racun, adakah orang, kita benarkan orang makan racun macam tu saja? Itu tanda membunuh diri lah. Selalunya kalau kita lihat dalam situasi orang makan racun ni, dia bukan nak dapatkan kesembuhan, dia mesti nak bunuh diri lah. Itu antara perkara yang dibahaskan. Maka daripada sudut itu, pengharaman rokok ni kebanyakan para ulama menilainya daripada sudut berapa banyak kesan mudaratnya kepada manusia disebabkan racun yang ada di dalam rokok. Dan sebahagian daripada kajian yang dibuat daripada bukti perubatan dan saintifik menunjukkan merokok ni dia boleh membawa sekurang-kurangnya kepada 25 jenis penyakit yang berbahaya. Antaranya kanser dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan paru-paru dan sebagainya lah. Maka ini adalah kesan yang buruk terhadap merokok ini. Daripada sudut pengharamannya jelas daripada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebesaraan Malaysia,
hal ehwal agama hal ehwal agama Islam Malaysia yang ke-37. Muzakarah kali ke-37 ni pada 23 Mac 1995 telah memutuskan bahawa tabiat merokok itu haram mengikut pandangan Islam. Yang itu jelaslah sebenarnya tahun 1995 ni tahun 2022 tak ada fatwa menarik ataupun tarik balik pandangan tersebut, tak ada. Dan kajian-kajian yang dibuat seterusnya masih lagi menunjukkan kesan buruk merokok itu kepada manusia. Jadi jelaslah berkaitan dengan situasi ini kita serahkan kepada pakar lah berkaitan dengan pengharaman rokok. Cuma kita nak lihat apa alasannya rokok ni diharamkan sikit sebanyaknya. Pertama sekali ia berkaitan dengan kesihatan lah. Pertama berkaitan dengan kesihatan. Dan sesuai dengan dalil daripada Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Jadi dalam situasi ini merokok ini boleh membahayakan daripada sudut kesihatan, dan bagi orang-orang yang merokok, mereka ni mendedahkan diri kepada keburukan dan juga masalah kesihatan. Bukan kepada diri mereka sahaja. Malah kajian yang dibuat juga, bila seseorang merokok, asap rokok yang keluar daripada mulut seseorang itu, jika dia dihidu oleh orang lain, dia akan menyebabkan kesan kepada orang yang menghidu itu daripada sudut kesihatannya lebih teruk daripada orang yang direct merokok. Sebab yang keluar, asap rokok yang keluar itu lebih berbahaya daripada apa yang dihisap di dalam badan. Maka ini adalah perkara yang menjadi satu situasi yang boleh memudaratkan orang lain. Sedangkan dalam Islam jelas dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. Kita tidak ada kemudaratan dan tidak boleh menyebabkan kemudaratan pada orang lain. Maka ini adalah antara perkara yang perlu kita fahami. Dan saya sangat menyokonglah tindakan pihak berkuasa apabila melarang merokok di kedai-kedai ataupun di tempat awam, kerana ia boleh menyebabkan masalah kepada orang lain. Kesian kepada orang yang datang, mereka tidak merokok tetapi kesan rokok itu boleh tersebar daripada seorang kepada seorang yang lain akibat daripada perokok itu tidak prihatin terhadap keadaan di sekeliling mereka. Okeylah, itu daripada sudut kita nak bahaskan tentang bahaya dan sebagainya, dan saya yakin perkara ini kita boleh jumpa dan kita boleh dengar banyak orang dah bicarakan. Namun macam mana kita nak berhenti merokok ni? Dalam bulan Ramadan ini adalah masa yang paling baik bagi orang-orang yang perokok-perokok ni, yang tegar dan tak tegar, untuk memulakan nafas baru. Sebab tu kita panggil program ni nafas baru bermula Ramadan. Sebab apa? Sebelum ni kalau kita bernafas berbau rokok. Tapi kita harapkan dalam bulan Ramadan ini, kalau seorang Muslim itu bermula daripada terbit fajar lepas subuh sampai tenggelam matahari, sampai waktu maghrib, mereka tidak makan dan tidak minum, boleh tahan daripada makan dan minum, malah merokok juga pun boleh mereka tahan. Maka apakah bezanya dengan masa yang berbaki, orang tidur tak merokok lah. Kita kalau habis maghrib kan, sampai maghrib tu dah tak merokok dah. Dah tak makan tak minum, kemudian masuk maghrib kita makan minum. Kemudian daripada maghrib paling lama pun pukul 12 lah mungkin kita letih nak tidur balik. Dan pukul 5 kita dah jaga balik. Kita tidur lebih kurang dalam masa 5 jam. 5 jam tak ada orang merokok lah. 5 jam ni kalau orang tidur dia tak merokok kan. Maka ada lebih kurang dalam pukul 7 sampai pukul 12 tu 5 jam. 5 jam lagi nak tahan supaya jangan merokok. Inilah peluang dan masa yang paling sesuai untuk perokok itu memulakan hidup baru. Dan insya-Allah apabila satu perkara itu dilazimi lebih kurang dalam sebulan atau dalam 40 hari, kita lazimi perkara tersebut, insya-Allah benda tersebut akan berkesan. Jadi kalau orang nak memulakan berhenti merokok, inilah masanya yang paling sesuai. Apabila masuk bulan Ramadan nanti, dah kena ada tekad. Nanti kita akan bincangkan sikit macam mana kita nak bertekad untuk berhenti daripada merokok. Okey. Kita boleh lihat daripada situasi masa Ramadan nanti, apabila masuk bulan Ramadan, setiap daripada kita ni akan berniat berpuasa. Jadi bila berniat berpuasa, bagi orang-orang yang bercadang untuk berhenti merokok juga, sepatutnya menetapkan niat juga. Kalau kita nak puasa ni kita berniat kan. Menetapkan niat tu adalah perkara yang paling utama. Antara cadangan saya lah, kalau dalam situasi kita nak cadangan kepada orang yang nak berhenti merokok ni. Pertama sekali apa yang perlu dibuat? Pertama sekali
Saya cadangkan di sini kita ada 5M yang kita buatlah. Pertama, kena mengukuhkan niat. Pertama, mengukuhkan niat. Masuk Ramadan, niat kita adalah nak berhenti merokok. Dah berhenti merokok ni sehingga ke tahap memang nak berhenti sungguh lah. Bukan maknanya nak berhenti bulan Ramadan je. Ramai orang cakap bulan Ramadan berhenti merokok. Memang aku berhenti merokok siang je lah. Itu bukan berhenti lah. Itu tak merokok pada waktu siang. Pertama sekali kena mengukuhkan niat. Sebab apa dalam Islam memang niat ni paling utama lah. Kalau kita buka dalam kitab hadis 40, kita akan pertama mula-mula sekali yang berkaitan hadis yang dibicarakan oleh para ulama, oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadis 40 berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua amalan bermula dengan niat. Maka pertama kita kena kukuhkan niat. Perkara kedua yang kita perlu buat apa dia? Kena tetapkan matlamat. Matlamat yang kita nak gariskan adalah berhenti merokok. Dan matlamat itu kena jelas. Jelas sejelas-jelasnya matlamat kita nak buat. Macam mana jelas? Contohnya macam kita berlari 100 meter. Berlari 100 meter, kita tahu di mana tamat kan? Kita akan berlari, tamatnya pada garisan tu lah. Kalau orang bentang riben dulu, bentang riben maknanya bila sampai ke garisan tersebut, kita tamat. Macam itulah. Matlamat kita adalah berhenti merokok